Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sudah bersedia untuk satu lagi majlis ilmu. Saya dengar kata ramai yang bermasalah tentang kalau dia nak terkencing, dia nak pergi kat mana kalau tengah jam-jam tu, kan? Ada kawan saya cerita, doktor juga, dia tak kira kalau pasal kencing, buang air besar semua ni, dia tak kenal title you, betul tak? Tapi apa yang penting ialah kalau you terasa je, kalau dapat tempat R&R tu, tolong turun dulu kat situ. Jangan kata, nanti dululah, kita pergi the next one. Tunggu next one pun jam lagi, betul tak? Jadi tuan-tuan sekalian, bagi yang siapa yang dah sampai tu, Alhamdulillah. Siapa yang belum tu, masih lagi kena banyak bersabar dan bertabahlah. Semoga anda boleh sampai dalam keadaan selamat. Namun cerita pasal buang air kecil ni memang mustahak, sebab dia memang tidak rasa, apa orang panggil, tidak rasa selesa langsung, betul tak? Bahkan ada orang tu sampai berpeluh-peluh nak tahan untuk bertemu dengan tempat R&R yang seterusnya. Baik, hari ini kita cerita 7 sebab kenapa orang boleh kena kencing terlalu kerap, ataupun satu lagi disebabkan dia tak lawas. Dia tak semestinya kencing kerap dia mesti tak lawas. Faham? Okey. Tapi kadang-kadang orang yang tak lawas ni selalunya dia kencing kerap. Macam tu. Kalau kencing kerap, tak lawas ni bermaksud dia masih lagi ada peninggalannya dalam pundi kencing yang tak puas, ataupun kadang-kadang sampai menitis-nitis pun ada. Sebab tu ada orang bagi 3-4 jenis masalah tak lawas ni. Satu, konsepnya tergesa-gesa, tapi dia masih lagi boleh sempat pergi ke toilet. Bila dia nak kencing tu, dia rasa nak pergi sangat-sangat, tapi dia boleh buka pintu, tutup pintu semua. Satu. Nombor dua, yang tak sempat. Bila dia teringat je, dia nak sampai je ke toilet, dah terkucil. Faham? Maksudnya tercicir. Ni yang susah kalau nak pergi sembahyang dan sebagainya ni. Faham? Okay, next one ialah disebabkan masalah stres. Orang panggil apa, stres punya incontinence. Incontinence ni maksudnya tak lawas lah, tak boleh contain. Dia tak boleh tahan. Stres ni bukan stres minda, maksudnya stres pergerakan pun boleh. Selalunya dia batuk ke, dia bergerak ke, atau dia ahem je. Kalau bersin tu confirm lah, mesti keluar punya. Jadi tuan-tuan sekalian, satu condition yang saya nak habiskan cerita supaya you tak confused, walaupun jarang tengok, tapi kita ada kawan seorang dua dalam beberapa ribu orang yang kena penyakit yang dipanggil diabetes insipidus. Diabetes insipidus ni adalah bukan masalah kencing manis, tetapi dia merupakan disebabkan hypothalamus. Ada satu bahagian otak kita yang kontrol satu hormon yang mempertahankan supaya kita boleh tahan kencing. Jadi kalau hormon ni tak ada ataupun kurang disebabkan masalah hypothalamus tu di dalam otak kita, dia tak boleh kontrol. Bila tak boleh kontrol tu, ada air je dia nak kencing, ada air je nak kencing. Jadi kesian juga orang yang bermasalah begini, dia sentiasa akan berteman dengan toilet. Faham? Okey. Jadi anda sekalian patut bersyukur bagi mereka yang tidak ada masalah-masalah sebesar begini. Baik, tapi kita akan dari semasa ke semasa umur kita meningkat, ada kes-kes walaupun tak kira umur tua sahaja, tapi lagi berumur lagi banyak tambahan lah. Contoh, satu kondisi yang dinamakan overactive bladder. Maksudnya kita punya pundi kencing yang overactive. Dia terlalu aktif. Maksudnya sikit je dia dah sensitif. Apa penyebab utamanya? Nombor satu ialah tidak lain tidak bukan ialah diabetes. Diabetes lagi sekali merupakan salah satu daripada penyebab utama kenapa kita senang nak terkencing-kencing ni. Okay? Kalau you perasan, orang yang sebelum didiagnose sebagai diabetik pun, dia punya gejala utama, dia punya komplain ialah kencing kerap. Tak kira siang, tak kira malam, dahaga. Itu punca ataupun signal-signal yang you harus berhati-hati. Namun bagi mereka yang dah ada diabetes, kalau nak travel balik kampung ni, you kena hati-hati, kena make sure kita cuba discuss macam mana nak mempertahankan supaya dia tidak teruk sangat nak pergi ke toilet tu, sampai tak berkesempatan tepi jalan pun dah kena kencing juga. Nombor satu. Nombor dua ialah pre-diabetes. Ramai orang sebanyak yang kena diabetes pun, katakan 3.6 juta kat Malaysia, lebih kurang begitulah statistik terakhir saya ingat.
Lagi sama banyak tu juga, lebih kurang 3-4 juta juga lagi menunggu giliran. Berarti dia dah borderline ataupun dia dah cross. Kadang-kadang dia tak cek langsung, insulin dia dah tinggi, berarti gula dia dah mula orang kata apa, bermanja-manja dah nak mula. Jadi diabetik confirm, maka dia naik turun, kena tak kena. Yang ni lah yang orang panggil pre, sebelum diabetik pun boleh kencing kerap. Faham? Okey. Number 3 ialah senang aja. Kes ni minum banyak. Rajin sangat minum. Sebab apa? Dia dengar siapa-siapa bagi mengajar, dia kata mestilah berat badan kali 40 lah gitu gini. Padahal dia nak travel ni, nak balik Penang atau nak balik Johor atau nak balik Kelantan. Dia pergi bantai 2 liter. Siap. Kalau kau minum sebelum apa-apa lagi dah pagi saja dah 1 liter, jaga baik-baik. Travelling punya time you kena control. Kalau traffic jam, jangan minum terlalu banyak. Jangan pula sampai kering badan lah, faham? Okey, nak cek kering tak kering badan tu, tengok air kencing lah kan. Kalau dia kuning sikit-sikit, biarkan saja. Tak payahlah nak bagi sampai cerah. Orang kata apa, macam jernih pula air kencing tu. Memang bagus kalau sampai boleh dah rasa jernih tu. Tapi kalau nak travelling jangan. Sebab apa, nanti tak sampai sejam dah mula nak singgah. Number seterusnya ialah kalau cuaca sejuk, lagilah you kena kontrol. Maksudnya aircon dalam kereta tu janganlah sampai sejuk gedi, kata orang utara. Okey, number seterusnya ialah number 3, ialah masalah urinary tract infection. Orang perempuan terutama sekali senang kena, dia panggil apa, infection bahagian private anda tu. Maksudnya kita ada urinary tract infection. Okey. Jadi siapa-siapa saja yang ada infection ni, awal-awal pergi jumpa doktor, ambil antibiotik cukup-cukup supaya kita boleh tenteramkan. Sebab kalau dia masih lagi tengah menyala, you tengah travelling, yang tu bukan kata sakat nak kencing saja, boleh sakit dan pedih pun juga. Tak kira pula demam lagi nanti. Okey, lepas tu ada makan diuretik tak? Ubat pelawas air kencing tu. Kan ada ubat-ubat kalau nak orang penyakit jantung, selalunya kalau bengkak-bengkak kaki, masalah paru-paru, berair dan sebagainya, doktor selalu bagi orang kata apa, ubat kencing lah, bagi senang lawas kencing. Masa ni you kena ingat, kena kontrol betul-betul lah. Kalau boleh minta doktor kata boleh turunkan sikit dos ataupun berhenti dulu. Kalau tidak, siap. Okey, dan ubat-ubatan lain lah, setengah orang ambil ubat lithium ataupun ubat ni anti-stress, anti-mental disorder, semua ni anti kemurungan tu. Kadang-kadang ubat-ubat tu pun boleh senang terlalu lawas pula kencing nanti. Okey, kalau lawas betul tak apa, boleh clear terus. Tapi masalah hari ni kita cerita ni, dia tak lawas. Kalau saya kata lawas kencing tu habis-habislah, tetapi dia nak lagi, tak sampai setengah jam, 15 minit nak lagi, yang tu yang bermasalah, tak lawas. Okey, baik, seterusnya kidney stone, batu karang confirm. Kalau dia masih lagi bergerak ke sana ke sini lah, tu lagi dahsyat. Dia duduk dalam pundi kencing tu kan, bila dia nak turun ke uretra tu, maka kat situlah dia senang mengganggu saraf-saraf kat situ. Cuit sikit je nak terkencing balik. Aduh. Okey, lepas tu orang lelaki prostate problem lah. Selalunya atas pada umur 45, dia dah mula buat perangai lah. 50 tu kadang-kadang orang kata 50% chance you kena prostate enlargement. Tak semestinya kena cancer lah. Kalau umur 60 tu confirm kadang-kadang orang kata 60% chance untuk kena prostate enlargement. Dia ada dua, satu bengkak benign yang tak berkanser, satu lagi bengkak disebabkan oleh kanser. Dua-dua ni pun boleh mengganggu. Sebab apa? Kita punya uretra tu ataupun di bawah daripada pundi kan, nak turun ke bahagian private lelaki tu, bila dia nak turun tu, dia dikeliling oleh prostate punya tisu. Dia kalau dia bengkak, dia ganggu lah. Dia orang kata apa, menekan, menolak. Jadi benda tu sensitif kan, ada banyak saraf kat situ. Yang tu yang tak senang duduk tu, faham-faham? Okey. Dan orang perempuan pula masalah fibroid ataupun masalah cyst, kadang-kadang macam-macam ada kat kawasan uterus tu. Bila dia tolak ke atas kan, pundi kencing tu dekat ke atas tu je, dia akan apa orang panggil, mengganggu
rasa nak kencing tu amat kerap sekali. Kalau dah gemuk, berhati-hati. Kalau tengah sembelit, kadang-kadang pun ganggu juga. Sebab tu you perasan tak, lepas you buang air besar, kadang-kadang you buang air kecil, betul? Sebab apa? Dia dah lega. Perasan tak? Lepas tu kalau kita menopausal yang dah 50 ke atas ni, kalau dah haid tak ada, kadang-kadang estrogen kita turun. Estrogen pun memainkan peranan untuk kontrol kita punya urination ni. Dan akhir sekali kalau you ada infection bahagian ni lah, faraj dan sebagainya, ataupun anda yang makan kafein lebih-lebihan. Kafein, saya tak kata kopi saja, semua yang berkafein lah, benda-benda bercoklat banyak sangat, atau teh pun boleh, minuman-minuman seperti Coke dan sebagainya yang ada kafein, energy drink, semua tu kalau pun buat dia punya tin tu kecil, dia akan cepat nak kencing balik nanti. Okey, itu antara penyebab utama. Dan saya nasihatkan bagi mereka yang nak travel, belum lagi travel ni, tolong jangan, kalau tengah travel, kalau nak mempertahankan supaya kencing tu tak lebih teruk, cuba alihkan you punya fokus tu. Jangan nak fikir panik pasal nak kencing je. You dah tahu masalah you sebenarnya. Sebelum you travel ni pun you dah ada mungkin 3-4 bulan atau 3-4 tahun lepas dah memang isu ni. You ada pengalaman pun, maka you cuba fokus bawa kalau bawa family senang sikit, sembang-sembang dengan isteri ke ataupun dengan anak-anak, supaya tidak fokus kepada masalah you. Faham? Satu. Nombor dua, cuba gerakkan badan tu supaya dia ada posisi yang agak selesa, supaya you tak rasa tertekan kat pelvis tu, ke atas pada pubic bone tu. Jaga baik-baik, you lega, okey. Dan kalau boleh jangan, kalau you tak tahan sangat-sangat, cuba tengok pokok ke apa-apa dalam perjalanan, nak berjalan ke toilet tu pun jangan tengok sign toilet kat situ. Okey, tahu kata okey kat sini mesti ada toilet, dah cukup. Tapi jangan tengok gambar orang ni lah, design lelaki perempuan tu kan, toilet tu. Sebab otak kita ni dia very sensitive. Terutama sekali mereka yang dah nak terkencing, you pergi tengok pula gambar tu semua, air pula lagi you tengok, jangan dengar bunyi air pun, lagi dahsyat. Okey, baik, apa yang you kena buat, boleh tak kita share sementara you nak confirm dengan doktor you, nak betulkan balik masalah kencing you. Okey, kadang-kadang kena makan ubat dan sebagainya, tapi secara di rumah ataupun gaya hidup you sekarang ni, haruslah paling mustahil ialah tak mau gula. Gula menarik air turun. Berarti kalau dia banyak gula dalam badan, dia nak kencing lebih, maka gula tu pun akan jadi penarik utama air. Bila dia tarik lagi cepat dia keluar lah, nak keluar. Itu yang bahayanya, tak tahan-tahan. Seterusnya, so gula no. Okey, yang saya kata makanan yang rendah daripada adanya bahan-bahan yang berkarbohidrat yang refined. So jangan ambil gula-gula ataupun susu ataupun soya. Tiga-tiga ni tak boleh untuk perjalanan you lah. Satu lagi, kalau you masih lagi tak naik kereta ataupun tak tak pergi lagi, you boleh kat rumah amalkan celery. Saya selalu ajar you kan, minuman celery juice yang betul-betul pure. Buat air teh daun salam campur dengan madu dengan lemon. Saya ulang, lemon, madu, daun salam, cun bang. Okey, buat teh tu. Okey, lepas tu selalu saya cerita air bali dan campur dengan pandan pun boleh, dengan madu. Cuba jangan terlalu banyak minum air kosong semasa you nak travel ni. Okey, ini antara cara untuk untuk melawaskan kencing, sebab you nak kena buang air kencing tu sebelum you travel. Boleh? Jangan nak travel, nak masuk kereta, you start minum air celery ke, air kopi ke, siap. Okey, tak bagus. Itu cara yang salah. Lepas tu diet you amalkan. Katakan you nak balik lagi 2 hari ni, you dah mula tak ada lagi dah makanan yang bergula, makanan yang bersusu dan banyak sangat daging. Okey, dan saya nak recommend you, kopi ni ada teh-teh yang you boleh minum supaya dia kurang sikit nak rasa kencing tu. Satu nama D-Manos, MANNOSE. Okey, ambil 1500 mg, ada jual, you check dekat online ke, D-Manos, dalam bentuk you boleh makan lah, atau you boleh minum ni. Okay. Nombor 2, satu lagi dipanggil Kohki Tea, KOHKI. Saya ulang lagi sekali, KOHKI.
You just type aja KOAH KOI tu. Kalau you bermasalah ni, cuba tengok. Jangan cuba besok nak balik, hari ni try. Maksudnya try lah 2-3 hari sebelum you balik tu. Okay. Lepas tu kuaci. Kalau nak sembang kat rumah ke, ambil beberapa bungkus kuaci, ataupun sekarang ni yang dah dikupas, ambil lah 2-3 sudu besar satu hari. Kuaci yang labu tu. Sekarang mana ada kuaci hitam tu, ada lagi ke kuaci yang kena gigit dalam pengoyang tu? Itu zaman saya. Okay. You all pernah makan tak kuaci hitam tu? Kan? Jenuh kan? Pandai pula tu, tak tengok apa pun. Habis kat bawah lantai pengoyang tu. Penuh dengan kuaci je. Betul? Right. So Palmetto, yang ni boleh beli suplemen, satu herba yang bagus untuk menahan kencing. So Palmetto, SAWPALMETTO. Boleh copy? Okay, right. Lepas tu satu lagi, kalau tak ada so Palmetto, dia kata dia recommend L-arginine. Boleh. L-arginine pun boleh mempertahankan sedikit daripada you terlalu terkucil-kucil tu. L-arginine. Arginine. L. Lepas tu rajin ambil sayur-sayuran, termasuk tomato yang paling direkomend, sebab tomato ni ada lycopene yang telah dimasak atau panas. Tomato tu makan, jangan tak masak lagi, baru dia keluar lycopene. Yang kita nak tu lycopene, okay, dalam tomato. Dan akhir sekali, yang suplemen yang wajib untuk kita ni yang bermasalah urinary problem ni ialah D3K2, okay, lebih kurang 10,000 ataupun minimum 5,000 international unit. Lepas tu Sacha Inchi Oil yang DND369 tu, yang pure punya kalau boleh. Dan last sekali ialah you ambil olive oil. Kalau tak ada olive oil, ambil virgin coconut oil pun boleh. Minyak-minyak yang bagus, termasuk buah seperti avocado. Anywhere you go, siapkan avocado lah, senang. Okay. Dan bila nak makan, pastikan sayuran yang menghijau lebih daripada biasa. Saya ulang, sebab kita nak fiber, nak kontrol balik kita punya masalah kencing tu. Okay. Semua-semua ni saya cerita tinggi dengan potasium. Makanan yang banyak magnesium pun banyak potasium, so no problem. Dan terutama sekali avocado, ya, ataupun pisang, no problem. Okay. Ada soalan apa-apa, you boleh type kat bawah. Nanti saya ataupun doktor-doktor saya akan cuba check dan cuba jawab, ya. Kalau terlambat jangan marah. Banyak sangat sekarang kereta api laju. Okay. Dan tolong share dengan kawan, boleh? Okay. So tekan love, like and share, dan sebarkan seramai mungkin. Semoga anda sehat walafiat, dan semoga anda sentiasa pandai let go and feel good all the time. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak di antara 5 hingga 10,000 tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okay?